Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam agenda Awani Budaya Kerja Malaysia menjadi fokus perbincangan kita pada hari ini, dan kita menilai dan juga berdiskusi perkara ini atas ataupun berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Balakrishnan yang bertajuk mengenai Employee Participation in Malaysia Theory and Practice. Dan kita melihat antara perkara yang menjadi fokus dalam buku ini ialah bercerita mengenai bagaimana partisipasi pekerja dalam hal-hal yang berkaitan dengan membuat keputusan dan bagaimana ianya sesuai dengan trend semasa dan bagaimana ia dipraktiskan dengan sebenar-benarnya di pasaran kerja pada hari ini. Itu yang terkandung dalam bukunya dan kita akan mengambil keluar sikit sebanyak hasil kajian beliau ini. Jadi Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman masih lagi bersama kita dalam agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih kerana sudah datang, Profesor Hubungan Industri dan Sumber Manusia dari Universiti Malaysia Kelantan. Employee Participation in Malaysia, kalau dilihat dalam jurus bidang human resource dan sebagainya, ini sebahagian daripada salah satu perkara yang banyak dilakukan kajian di negara-negara khususnya di Eropah ataupun di Australia. Akan tetapi untuk melihat ini dalam konteks Malaysia, ianya tidak banyak kajian dilakukan satu perkara. Akan tetapi bagaimana kita melihat keperluan perkara ini diberikan penekanan, kenapa perlunya ada kajian dan kenapa perlunya perkara ini diberi serius. Bagaimana kita nak memahami dalam konteks masyarakat yang lebih besar di luar sana, Prof? Okey. Pertama kali saya ucapkan terima kasihlah bila Zul dan Awan ni jemput saya. Buku ini diterbitkan oleh Universiti Malaysia Kelantan lah. Adalah sebahagian dari PhD saya yang saya buat dekat Universiti Wollongong, Australia 2007. Dan sekarang dijadikan buku sebab begini, saya rasa tajuk ini saya buat lebih kurang 20 tahun. Saya terlibat dalam research, kajian dalam hubungan majikan pekerja, dan saya melihat keadaan Malaysia daripada tahun kita independen, merdeka sampai hari ini. Jadi saya melihat fasa demi fasa, dan kajian ini saya mulai terlibat lebih kurang 20 tahun. Saya buat tentang ini sejak 1990-an yang masa saya buat master dulu lah. Jadi apa yang saya dapati, employee participation ini sangat penting. Saya gunakan terminologi participation. Ini berarti pekerja adalah aset utama. Bila kita tengok negara sekarang ni, sekarang di bawah pentadbiran yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib, beliau menekankan kepada One Malaysia konsep. Maksudnya employee ini penting dalam menghasilkan sebuah syarikat yang cemerlang lah. So kita kalau lihat di kajian-kajian Eropah ataupun tengok kepada Australia, New Zealand, mereka memberi employee itu sangat penting dalam konteks pekerja, hubungan pekerja majikan. Hari ini pekerja kat Malaysia ni saya nampak mereka sangat mendiamkan diri. So ini satu yang tidak baik bagi saya sebab kita dah era teknologi baru dan globalisasi. Jadi saya rasa kan seorang pekerja tu dia mempunyai hasrat untuk juga terlibat dalam part of the company. So dia kena terlibatlah dalam decision making process. Mungkin dalam aspek hari ini pekerja, kalau kita melihat fokus kepada generasi Y contohnya, kadar mereka yang menukar pekerjaan dalam tempoh 3 atau 4 tahun purata sehingga 27 kali tukar kerja. Dan ini bukanlah suatu perkara yang pelik kerana mereka ada kemahuan mereka sendiri, dan mereka bukan sahaja mahukan gaji yang tinggi, tapi mereka mahu setiap satu idea dan juga bakat mereka dinilai dan juga diberikan taraf yang sebaiknya dalam sesebuah organisasi. Dan apabila Prof bercerita mengenai partisipasi pekerja dalam sektor dalam sesebuah organisasi, katanya Malaysia tidak banyak yang benar-benar vokal. Jadi sejauh mana kita melihat perubahan era itu? Mungkin beberapa tahun kebelakangan ini demand ataupun kehendak pekerja untuk sama-sama berpartisipasi dalam syarikat tinggi. Akan tetapi adakah semua syarikat bersedia untuk melihat partisipasi pekerja itu dalam sebuah organisasi? Okey, contohnya tadi Zul melibatkan kepada pekerja Y generation ni. Mereka ni kita telah latih dalam grup yang berbeza bukan grup yang 70-an 80-an. Mereka ni telah kenalkan iPad dengan mobile phone everything. Mereka ni nak cuba satu yang mencabar. So bila mereka pergi ke tempat kerja, kalau kita ikut struktur yang lama macam flexible hours, tidak ada mereka kena datang pagi petang. So mereka rasa mereka macam tak diberi peluang untuk melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti dalam syarikat itu. So sebagai pihak pengurusan ni kena bertukarlah corak pengurusan mereka. So mereka melibatkan, mereka ni ada idea. Actually mereka ada idea. Kenapa mereka bertukar? Reason ialah mereka tak boleh terima keadaan kerja yang rigid.
Rigid maksudnya mereka tak boleh work dalam Tak boleh dalam rutin yang sama untuk tempoh yang lama. 8 to 5 tak boleh. Mereka nak kerja malam, mereka nak keluar, mereka kena ada rakan-rakan sekitar. Dan as a majikan, pengurusan mesti trust lah. Trust very important lah. Dalam aspek trust inilah menyebabkan kita boleh participate. Kadang-kadang pekerja ni mereka tidak ada degree, mereka tidak ada diploma, tapi mereka ni idea-idea yang dan kemahiran. Yes. Dalam buku saya ada 3 case tadi, okey. Dalam 3 kes tu, satu kes saya bagi tahu, saya nak share dengan Zul. Ada sebuah syarikat, saya tak nak sebut nama dah. Syarikat ini tidak ada participation dari employee. Mereka nak close down the plant, mereka nak close the factory tu, tapi perlulah cakap dengan pekerja. So, mereka tak berkomunikasi, mereka tak ada medium untuk bercakap ni. Akhirnya apa berlaku? Syarikat telah tutup. 200 pelajar hilang pekerjaan dan mereka pergi tak tahu ke mana. Mereka ni high skill people lah. Mereka ni auto industry, kereta kan. Mereka boleh bikin. Ada 2 kes ni mereka melibatkan pekerja, terutama kesatuan kerja. Kadang-kadang kita ingat kesatuan kerja ni tak baik. Actually tidak. Sekarang ni partnership sangat penting. Kita tak nak konflik berlaku. Kita what they do, we try to reduce the conflict. Kita meningkatkan cooperation. Jadi bawa mereka dalam konteks memahami keadaan itu. Kes post Malaysia, saya beritahu. Mana kita nampak strike berlaku? Tak ada. And they have a very good relationship, very high level participation, where union boleh bercakap isu-isu tentang welfare, tentang selain gaji lah. So nampaknya mereka telah memberi ruang kepada pekerja dan syarikat survive. Tak pernah kita dengar kan kena dibuang kerja, tak pernah dengar. Masih lagi survive. Walaupun ada competition daripada DHL dan semua tu, mereka survive. Jadi another syarikat di steel industry di Klang sama juga survive dalam masa ekonomi kajian saya buat dalam ekonomi krisis tahun 90-an, yang 97 crisis, Asian crisis kan. Memang teruk, banyak company kena close down, banyak tutup. Tapi beberapa company survive. Jadi saya dalam konteks hari ini kan, kita nak jadi negara maju. Bila kita negara maju, kita kena menyertai penyertaan daripada pekerja sangat penting. Secara konvensionalnya mungkin penyertaan pekerja itu kita melihat daripada kesatuan sekerja contohnya. Yes. Dan dalam aspek sekarang ini bagaimana kita melihat pentingnya kesatuan sekerja itu juga bergerak dengan keperluan semasa, kerana ianya perlu dinamik, bukan sekadar mungkin minta gaji lebih saja. Betul. Tapi kebajikan dalam konteks hari ini adalah kebajikan yang lebih memahami ataupun lebih sesuai dengan keperluan industri, syarikat dan juga pekerja itu sendiri. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Kita nak kongsi lagi contoh-contoh ataupun kajian yang Prof lakukan sepanjang menghasilkan buku ini. Itu kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam agenda Awani selepas ini. Okey, betul kita dalam agenda Awani. Prof, kalau kita bercerita mengenai partisipasi pekerja dalam sebuah pengurusan ataupun organisasi, sudah pasti kesatuan sekerja itu menjadi platform yang paling tipikal ataupun paling mudah untuk kita nilai keberkesanannya. Dahulu mungkin peranannya itu secara persepsinya kita menganggap bahawa kesatuan sekerja ini selalu di persepsinya agak negatif bagi organisasi contohnya. Akan tetapi dalam konteks sekarang dinamik itu perlu dilihat secara berbeza. Malah kesatuan sekerja itu sendiri juga perlu berubah daripada sekadar bercerita mengenai kebajikan pekerja, tapi perlu memandangnya lebih ke hadapan. Bagaimana Prof daripada kajian dan juga daripada hasil penemuan melalui buku ini melihat bahawa ada dinamiknya kesatuan sekerja di Malaysia, ada perubahannya kalau dibandingkan 20 tahun dahulu dengan konteks sekarang, bagaimana? Okey, pada mulanya saya nak cakap pasal tentang kesatuan sekerja. Kalau kita tengok density kesatuan sekerja dekat Malaysia hanya dalam 8% saja. Maksudnya keahlian kesatuan sekerja memang 8% dari dulu sampai sekarang. Maintain. About 92% dekat Malaysia ni tak ada satuan lah. Mereka bergerak tanpa kesatuan. Okey, dalam kajian saya ni, saya melihat pada awal tahun 70-an, 60-an, kenapa akta-akta kita sangat ketat ialah kita nak menghalang satu sekali lebih orang kata ada kuasa lebih dan mereka lebih aktif lah dalam konteks untuk mendapat right mereka, dan mereka terlibat dalam strike and so on Tapi keadaan ini telah berubah sekarang. Jadi yang 8% tu masih exist. Kita tak boleh buang begitu saja. Yang 9% tu dia masih exist, tapi saya beritahu kebaikan lah. Contoh gaji minimum.
Okey, gaji minimum sudah dipraktik banyak negara. Malaysia sudah lama tahu. Actually yang memulakan ialah MTC. MTC yang memulakan tentang hal tentang sekerja, tentang isu gaji minimum. Tapi bila dia bagi impact kepada negara, hari ini telah jadi fakta. Jadi ada kebaikan lah di mana, tapi saya beritahu sedikit tentang gaji minimum ni. Kita buat gaji minimum dengan partnership. Okey, contoh partnership. Partnership ni maksud dia adalah satuan sekerja duduk bersama dengan majikan dan kita bincang isu. Isunya macam contohnya kita nak close down the plant, kita bincang dulu apa implikasi dan sebagainya. Jadi partnership itu bukan saja untuk gaji, bukan kebajikan, tapi juga productivity. So saya Dr. Ariana dari Indonesia, kami ada buat satu kajian tentang model partnership ni. Jadi kami ada testing beberapa syarikat lah, contohnya saya kata postal industry dekat Indonesia dengan mereka guna partnership. Dan dalam keadaan even economic crisis masih lagi boleh survive. Kerana apa? Pekerja understand, pekerja faham kita dalam ekonomi krisis. Sekarang ni contohnya, sekarang pun dalam krisis juga kan. Kita kena bagi tahu dia orang faham. Bila mereka faham tu, bila ada potongan gaji ke, commission ke, apa ke, overtime ke, pekerja tahu. Tapi kalau mereka tak bagi tahu, kita bypass saja pekerja, dia akan jadi a lot of problem. Contoh saya bagi tahu, kajian dekat Filipina, kita ada Labour Management Council. Okey, 92% ini tak protect kan dari segi mereka punya rights semua tu, mereka tak ada bersuara. Jadi mekanisme LMC, Labour Management Council, di create oleh company, walaupun kita tak boleh union actually. Not necessarily union ada situ kan, tapi dia ada mekanisme untuk mereka berbincang. So komunikasi itu berterusan dan akhirnya dia bagi bermanfaat kepada syarikat because they have high productivity. So today our employee tak bersuara, tak boleh bercakap, then there will be a lot of them put in their heart, so they are not really committed. They may be vandalism boleh berlaku. Apa ekosistem yang mungkin memudahkan pekerja untuk bersuara dan juga berpartisipasi selain daripada mengambil kira kesatuan sekerja sebagai platformnya? Apa yang memudahkan keterbukaan? Kerana keterbukaan daripada organisasi penting sekarang ni. Kalau tak ada, jadi betul, kita ada pilihan lain. Betul. I understand. Tapi sekarang ni apa yang saya dalam kajian saya pun saya ada promote NER. NER ni non-employee representation, iaitu bukan union, perwakilan pekerja. Contoh saya beritahu kan, LMC, Labour Management Council. Kalau Europe kita panggil Work Council. Ini semua kadang-kadang tak ada union, tapi sudah ada mekanisme di mana majikan boleh membentuk mekanisme ini so that pekerja ada wakil pekerja. Pekerja ini bukan datang untuk apa fight ke untuk ni, tapi melibatkan mereka. Contohnya saya beritahu, kita nak buat investment plan. Kalau kita nak buat produk baru nak masuk ke dalam ni, contohnya kita buat mesin baru. Kita boleh masuk mesin baru. Tapi adakah kita tanya pekerja tu dia bersedia tak? Dengan training dia, dengan dia punya kesediaan tu terima tak? Kadang-kadang kita masuk mesin expensive, mereka tak boleh guna. Dan terpaksa ambil pekerja lain. Yes. And contoh saya bagi tahu. Ini kajian yang saya buat dekat Eropah pada tahun 2001 Shell Shell. Shell dekat Holland, Shell dekat London. Actually sharing tau dia punya Royal Dutch. Jadi Shell dekat London tu dia buat HQ tu tanpa bincang dengan pekerja. Shell dekat Holland dia ada work council, dia bincang. You know what happened? Kos tinggi dekat London, tapi tak ada orang nak pergi kerja sebab dia punya space very limited. Whereas kos rendah dekat Holland, pekerja like to go because you ask pekerja what kind space dia hendak. Jadi wasted tau. Kadang-kadang kita tak melibatkan pekerja ni, kita wasted on the ini. Jadi why not kita waste? Why not kita melibatkan dia orang, tanya dia orang what they want, what kind of environment they want, what kind of opportunity they want. So kita kena structurally change lah reward system. Some people working long time. Jadi kita kena adakan that kind of ecosystem so that environment akan jadi lebih baik. Why generation sanggup kerja? Mereka ni tak boleh terima. Kadang-kadang working environment, work ethic, kadang-kadang kerja 20 jam. Mereka ni kena bagi banyak motivasi dan juga untuk mereka bercakap, bersuara lah. Bersuara dalam konteks saya ini saya katalah untuk memberi pandangan-pandangan yang positif untuk meningkatkan productivity. Saya kata gaji minimum. Kita ada gaji minimum. Adakah kita tanya dengan pekerja berapa kadar yang whether they're happy or not, and then kita melibatkan dia orang tak, kita bayar gaji, what do you want to do next. So hubungan itu sudah macam tak ada akrab, silaturahim tak ada. So bila tak ada silaturahim, banyak masalah akan wujud. They will work, tapi dia kata dapat 800 cukup, itu tak penting. Kita kena beyond 800. Kita kena rasakan pekerja itu adalah part of the company. Saya kerja mana-mana organisasi, saya really put my effort to bring the organisation in the high level. I don't care about whatever management ini, tapi saya akan sokong. Sebab apa? Saya happy tu kerja situ.
So I tak kisah, bila you ada happiness, you akan kerja beyond the KPI. Itu kita mahu. Itu yang kita mahu, dan bagaimana kita nak memandang ke hadapan. Kerana kalau tempoh masa tertentu, happiness tu, kegembiraan tu perlu dikekalkan. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita nak memastikan bahawa ini memberikan refleksi kepada produktiviti. Kerana akhirnya semuanya disukat melalui produktiviti. Kerana beyond KPI pun kita nak lihat hasilnya. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, bersama lagi kita dalam agenda Awani. Prof Malam masih lagi bersama saya dalam agenda Awani. Hari ini kita nak bercerita fokus kepada budaya kerja. Contohnya, dahulu kita ada dasar pandang ke timur, dan satu ketika dahulu kita menjadikan Korea dan Jepun sebagai praktis yang terbaik untuk kita memastikan produktiviti pekerja-pekerja kita dapat mencapai matlamatnya. Akan tapi dalam konteks hari ini, ia sedikit sebanyak berbeza. Perubahan ekonomi, perubahan struktur dan sebagainya menyebabkan bahawa pasaran lebih terbuka. Dan walaupun pasaran terbuka, kita tertanya ke mana arahnya budaya kerja di Malaysia? Apakah yang kita mahu tetapkan ataupun kita mahu hasilkan? Apakah ekosistem yang sesuai untuk pembudayaan yang baru ini? Bagaimana pengamatan Prof sendiri? Saya melihat dasar pandang ke timur ni pada 80-an satu dasar yang baik yang telah dimulakan oleh yang Tun Dr. Mahathir. So beliau telah start dengan baik, dan saya rasa kenapa Korea dengan Jepun ni lain, dia orang punya budaya kerja ni, they anggap company ni sebagai family, because participation dalam konteks mereka ni banyak diberi peluang, macam QCC, quality control, suggestion scheme, mereka boleh beri cadangan, mereka kena bayar reward. Cadangan, I got one case here, one company, cadangan itu boleh dibayar duit. You don't feel happy? Because cadangan saya kena bayar duit. Jadi that kind of system kita kena wujudkan. Example, I come back to our university, nak cakap sedikit UMK. UMK sebuah universiti keusahawanan. So what ecosystem kita bawa student kita ialah student kita tak boleh duduk dalam classroom. They have to think outside the classroom. So I selalu beritahu students, you're lucky to come here because we giving you a chance to develop your own project, own proposal. You keluar. Jadi bila pelajar ni keluar ke company, I rasa dia orang ni bukan lagi kontak kerja rigid. So that's why kita ada lagi 5 tahun saja dari sekarang dari negara maju. So negara maju, what mean negara maju? Negara maju ialah pekerja must be happy. Bila mereka happy, majikan mesti happy, because both party work together. So you see, Korea actually lambat dari kita tau. I think pernah kita beat Korea tau. Bola sepak kita selalu dalam banyak perkara bola kita sepak sama dengan Korea, tapi dia ke depan dahulu sekarang. Pernah beat dia ni, kita dah ni, tapi hari ni tengok dia orang sudah ke depan tau. And satu lagi, saya sangat di sini saya nak majikan kita bersedia untuk menerima pandangan-pandangan kritis daripada pekerja. So pekerja hari ni bukan pekerja yang dulu. Mereka exposure dengan Facebook lah, dengan internet. Everybody have a mobile sekarang. I know everything what's happening. So when I go to company, I need to giving a lot of my ideas. Whether it's correct, not correct, doesn't matter. Tapi mekanisme tu wujudkan. Jadi if you think your company is like family, like I think both of us, working so long in this industry, maybe you work for 5 years, I work more than 20 years. Why I feel like working beyond the KPI? Because I like the ecosystem, I like the support, everything. So kita kena bagi peluang kepada pekerja kita ni untuk bercakap lah, anything they want to say, and give them some project independently. Dan itu perlu dilakukan segera. Kalau saya nak kaitkan dengan konteks orang muda hari ini, dia tahu kalau saya bagi cadangan pada hari ini, menjelang hujung bulan cadangannya sudah menjadi kenyataan. Dan kalau saya ingin menjadi kenyataan, saya mahukan reward ataupun ganjarannya juga disegerakan. Dan itu kadang-kadang tidak banyak organisasi yang bersedia dengan perkara yang sebegitu. Mungkin kalau naik pangkat tu dulu kita kata nak tunggu 4, 5, 6 tahun, tapi sekarang kalau dalam masa 2 tahun tak naik pangkat, dia akan kata bahawa organisasi ini mungkin tidak sesuai, ataupun saya perlukan bakat saya lebih diperlukan di tempat-tempat lain. Jadi bagaimana kita nak memandang dalam konteks sekarang, dan juga aset dan juga bakat yang baru ini, kesediaan untuk bergerak dengan lebih cepat ini? Mungkin Zul, saya nak share tentang performance appraisal. Prestasi. Kita nak ukur prestasi pekerja ni. Kita dalam Malaysia ni, konteks Malaysia ni, kita hanya bagi tahu pekerja selepas 1 tahun ataupun akhir tahun. It's too late. Dan tidak secara berterusan. Tak berterusan. Jadi saya rasa reward very important. Sebab reward ini can be dalam surat appreciation. Kalau you bawa more customer, because of you, the customer come here to your company, bagi surat macam
tahniah sebagainya, ataupun bawa dia keluar makan. You know, the bosses, you know, the managers, supervisors, they can do like that, you know. So they brought out student. Like me, I practice dalam kelas now. Practice. You know, how do my student? If they're successful project, I bawa dia keluar makan. They very happy. So they can do even better. So same juga manager kita ni kena buat macam tu supaya mereka rasa part of the company. So that ecosystem must be inilah. Jadi performance appraiser ni kalau saya boleh 6 bulan kena bagi tahu dia what they achieve or 3 months, and then later you jangan penalize. Don't be penalized pekerja, because you penalize them, it's going to worse. Why not you reward them so that they can work so hard by the time. So I think rewarding, praising the people, I think is very important because we're human being. Motivation theory mengatakan, teori Maslow dan sebagainya mengatakan kita praise the people lah, they more happy. Jangan cakap perkataan-perkataan negatif. Bodoh lah, tak kerja lah. I think masyarakat Malaysia the fantastic people. Malaysian, we have so many races. Kadazan, Dusun, Chinese, Indian, Malay. You know, working system, I tengok dalam kajian saya tak berlaku. Masing-masing ada fikiran berbeza. And they are working not as a family. See, even though we are born after 60s, 70s, we are in the family. So we need to work towards our country. We love Malaysia. Dalam aspek itu, banyak kajian-kajian dilakukan di Malaysia ataupun yang didedahkan di media ialah kalau industri antara majikan dan juga pekerjaan, kita bercerita mengenai kebolehpasaran graduan dan sebagainya. Tidak banyak fakta yang melihat kepada keberkesanan kesatuan kerja dan juga konteks semasa dalam sektor pekerjaan itu. Jadi Prof dan rakan-rakan, apa bentuk kajian yang diperlukan Malaysia di masa akan datang dan perlu dikongsikan ini lagi? Alright, saya sekarang cadangkan kita kena buat banyak kajian berkaitan dengan kesatuan kerja ni, because they already exist in the industry. Okay, many company ada kesatuan kerja, tapi ekosistem kena berubah lah. So saya promote partnership. I'm sure trade union don't like partnership, but this is what Uni Global. I don't know whether Zul, Uni Global ialah Pak Syafi, Pak Syafi Mamal yang leading the things. You look at the GLC company. Telecom, you know, all the postal industry, they are very less strike. Why not kita borrow some of the best practices, we apply to the SME. Sekarang masalah SME yang contribute about 90% to the economy. So SME must change. Don't look at them as an enemy. Bring them in on the board. Yang those ada union lah. I bukan kata promote union. I kata yang ada union. Yang tak ada union pula, create mechanism for them. So bring them together. So I want student saya buat kajian-kajian yang tentang partnership. Bring the best model. Kita tengok model tu work now. Even Indonesia, I tell you, one company during the time revolusi, you know, dekat berlaku 98 macam tu, collapse. The company burn down. So lepas tu company ni come out. I had a case study yang real. So they bring the union and work together, partnership, dah berjaya. So why not kita bawa sistem-sistem yang kajian-kajian baru yang melihat kepada partnership ni. Contohnya saya kata, umur persaraan. You know, persaraan yang kita telah lanjutkan kepada suatu swasta daripada union. Idea dari dia orang. So when we do partnership, banyak idea-idea baru yang boleh dicabarkan lagi. Dan juga banyak juga model yang kita boleh pertengahkan lagi. University must play a role. Bagi saya, university, community, industri sangat penting, dan saya difahamkan dalam blueprint pendidikan akan datang tu telah tekankan isu ni. Okey, nanti lepas 7 April mungkin nanti kita boleh datang dan juga kita cerita lagi bagaimana peranan universiti dan juga pengajian tinggi lebih digembalikan dalam aspek ini. Terima kasih Prof kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang cadangan dan juga pandangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, Twitter ataupun di Instagram kami, atau boleh terus membuat turun aplikasi Mudah Alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja agenda Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you.